pembeli seperti Man berjaya beli tanah lot dengan nilai RM20,000 dan untung RM40,000 lebih daripada harga sebidang tanah yang dia nak jual pada awalnya. Jadi, untuk pemilik tanah lot lidi untuk buat rumah di atas tanah lot ini, mereka perlu guna tunai sahaja. Siapa-siapa yang ada bajet macam si Man tadi, ada balance RM80,000, boleh buat rumah atas tanah lot lidi ni dengan nilai RM80,000 tu sajalah. Hai guys, bertemu kita sekali lagi dalam YouTube channel Amirul Amin. Terima kasih kerana anda masih setia di dalam YouTube channel ni. Jika anda rasa semua video-video yang ada di dalam YouTube channel ni menarik dan memberi manfaat kepada kita semua, sila klik button subscribe, tanda anda menyokong saya dan memberi saya semangat dan motivasi untuk menghasilkan video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Thank you guys yang mana yang telah menyokong saya selama ini dengan menonton video-video yang saya hasilkan. Tetapi masih ramai yang belum subscribe. Serius, masih ramai penonton baru yang hanya menonton tapi tak subscribe. Jadi, untuk memastikan saya menghasilkan video-video yang menarik, saya ingin mencadangkan bahawa sila komen di ruangan komen di bawah untuk memberi idea-idea yang menarik supaya YouTube channel saya ni memberikan informasi atau maklumat yang baik serta menarik untuk anda tonton pada masa hadapan. Saya akan cuba baca dan respon ya. Jadi, komen ya. Dan terima kasih kepada yang telah komen dan memberi idea kepada saya untuk membuat video yang berkenaan dengan tajuk Tanah Lot Lidi. Apakah kelebihan dan juga keburukan jika anda ingin membeli tanah lot lidi ni? Okey, apa dia tanah lot lidi ni? Di dalam kanun tanah negara, sebenarnya tak ada istilah tanah lot lidi ni. Apa maksud tanah lot lidi? Ianya sebenarnya cuma istilah yang diberikan oleh orang-orang kebanyakan. Tanah lot lidi ni sebenarnya yang bermaksud sebidang tanah yang besar dan dipecah-pecahkan, diplot-plotkan kepada tanah yang kecil bertujuan untuk pembinaan bangunan atau pembinaan rumah. Disebabkan ianya satu lot yang dipecahkan pada pecahan yang lebih kecil, maka ia dipanggil tanah lot lidi. Selalunya orang akan jual untuk pembinaan bangunan dan selalunya rumah lah. Dan tanah lot lidi ni sememangnya lebih murah kerana ia tanah yang kecil, yang sesuai untuk buat sebuah rumah sahaja. Boleh jugalah dikatakan sebagai tanah mampu milik. Kelebihan tanah lot lidi ni terbahagi kepada dua, iaitu kelebihan kepada pembeli dan juga kelebihan kepada penjual. Tanah lot lidi ni semestinya lah harganya murah, maka ia adalah antara tanah yang mampu milik, tanah yang bajet. Iyalah, bila kita nak buat rumah, plan pertama ialah beli tanah, pakai duit dah. Lepas tu kita kena bina rumah, juga kena pakai duit. Maka kita perlukan duit yang banyak. Jadi untuk orang yang bajet lebih kurang RM100,000, contohnya, dia perlukan mungkin tanah yang bernilai RM20,000 dan balance RM80,000 lagi untuk dia bina rumah di atas tanah lot lidi tadi ni. Tapi kalau diikutkan, rumah yang dibina di atas sebidang tanah, rumah tu sebenarnya dinamakan rumah banglo tau. Tak kira lah dia kecil ke besar, rumah yang sebuah rumah itu dipanggil rumah banglo. Kaya tau orang yang buat rumah atas tanah ni. Selain daripada tu, saya nak bagi contoh seperti Man, bukan nama sebenar. Man ni ada RM100,000 macam yang saya cakapkan tadi. Dia nak beli tanah dan bina rumah di atas tanah yang dia nak beli ni. Bila dia survey tanah untuk dia nak buat rumah, harga sebidang tanah ialah RM70,000 hingga RM80,000. Mana cukup balance RM30,000 nak buat rumah? Betul tak? Okey, selain daripada itu, kelebihan kepada penjual pula ialah
tanah lot lidi ni lebih menguntungkan. Kita sambung daripada cerita Man tadi ni. Dipendekkan cerita, Man ada dengar yang Pak Sudin ada sebidang tanah yang besar. Pak Sudin cuba jual tanah dia dengan harga RM80,000. Tapi disebabkan RM80,000 ni agak mahal untuk orang-orang kebanyakan di kawasan dia, maka tanah lot dia tak laku. Pak Sudin ada idea di mana dia nak pecahkan tanah lot dia kepada lot-lot yang lebih kecil, dan dia nak plotkan sebidang tanah dia ni kepada 6 lot yang kecil, dan dia nak jualkan dengan harga RM20,000 satu lot kecil ni. Maka dengan 6 lot lidi tadi ni, lot yang lebih kecil, Pak Sudin boleh dapat untung sebanyak RM120,000. RM40,000 lebih untung daripada sebidang tanah yang dia nak jual dengan harga RM80,000 tadi. Dan tak laku pun RM80,000 tu. Bila RM20,000, ramai pula orang yang nak beli. Termasuklah Man yang tengah cari tanah untuk bina rumah tadi ni. Jadi, pembeli seperti Man berjaya beli tanah lot dengan nilai RM20,000, dan Pak Sudin yang tak mampu jual sebidang tanah yang bernilai RM80,000 tadi berjaya jual tanah lot lidi ni dengan harga RM20,000 dan untung RM40,000 lebih daripada harga sebidang tanah yang dia nak jual pada awalnya. Tetapi keburukan dan risiko tanah lot lidi ni pula, seperti yang saya katakan pada awal video tadi, tanah lot lidi ni tak ada di dalam kanun tanah negara. Bermakna pembelian tanah lot lidi ni sebenarnya tak sah. Tak ada pindah milik nama dibuat, cuma surat lawyer. Itu pun jika bernasib baik, yang mana satu surat cuma mention yang tanah lot ini dijualkan kepada sipulan-sipulan dengan keluasan macam ni. Itu sahaja, guna surat lawyer sahaja, dan dicop dengan stem hasil. Semestinya tanah lot lidi ni tak ada geran. Setakat dokumen daripada lawyer dengan cop hasil sebenarnya tak laku dan tak boleh diguna pakai di pejabat tanah. Hakikatnya tanah ini sebenarnya cuma ada satu geran, iaitu geran yang dipegang oleh Pak Sudin tadi ni. Kemudian tanah lot lidi ni, kalau pun nak buat rumah dan nak bina dengan menggunakan pinjaman daripada loan bank, loan kerajaan dan sebagainya, kerana syarat untuk buat pinjaman ni, kita perlukan nama di atas geran dan peminjam adalah orang yang sama. Dengan geran tak ada, pindah milik nama pun tak buat, tak layaklah untuk buat pinjaman. Jadi, untuk pemilik tanah lot lidi untuk buat rumah di atas tanah lot ini, mereka perlu guna tunai sahaja. Siapa-siapa yang ada bajet macam si Man tadi, ada balance RM80,000, boleh buat rumah atas tanah lot lidi ni dengan nilai RM80,000 tu sajalah. Yang mana tak ada duit cash lagi, cuma mampu beli lot dengan harga RM20,000 ni, tunggu dulu lah. Peram nak buat rumah, tak tahu bila boleh buat. Dan masalah yang lain ialah, katakanlah perkara terakhir yang berlaku, sebagai contoh tadi, Man meninggal. Tanah lot dan juga rumah di atas tanah lot lidi ni tak boleh dijadikan harta pusaka kepada keluarga Man, sebab tak ada geran yang menunjukkan tanah ni Man yang punya. Dan satu situasi lagi, jika Pak Sudin pula yang meninggal, tanah Pak Sudin ni ada geran dan dia boleh dijadikan sebagai harta pusaka. Dan lebih menyedihkan jika anak Pak Sudin atau pewaris Pak Sudin nakkan tanah tu, nak jual atau nak buat sesuatu projek lain di atas tanah tu, dia berhak 100% untuk hapuskan semua rumah
dengan 6 lot yang dipecahkan oleh Pak Sudin tu tanpa rasa bersalah, maka kelang kabutlah semua orang yang beli tanah lot Pak Sudin tadi ni. Kalau ikutkan undang-undang pun, diorang tak layak dapat walaupun pampasan 1 sen pun. Semua ni bergantung kepada budi bicara pewaris atau anak Pak Sudin ni sendiri. Berat tak masalah atau risiko yang pembeli-pembeli tanah lot lidi ni akan hadapi di kemudian hari? Apa jalan terakhir yang diorang boleh buat? Jika mampu pun nak dibawa ke mahkamah tinggi, pastinya kos yang mereka tanggung agak tinggi ya. Dan proses untuk buat tuntutan ni pastinya agak lama. Diorang yang dah nak kena halau, tak tahu nak pindah ke mana. Jadi, boleh ke diorang hadap semua ni? Inilah risiko yang patut difikir dan ditakuti oleh pembeli-pembeli tanah lot lidi ni. Kalau dah dihalau tanpa pampasan, kat mana pula diorang nak duduk esok, minggu depan atau bulan depan? Itu yang susahnya. Jadi, inilah kelebihan dan keburukan yang dapat saya sampaikan dalam video ni berkenaan dengan tanah lot lidi. Bukan nak menakutkan, tapi ianya juga satu kesalahan jika kita membeli dan berurusan tanpa dokumen yang sah. Dan dari analisa yang saya kumpulkan, risiko membeli tanah lot lidi ni lebih tinggi jika nak dibandingkan dengan kebaikannya. Dan pembeli tanah lot lidi ni langsung tidak dilindungi oleh undang-undang pun. Jadi seboleh-bolehnya elakkan diri daripada berurusan atau beli tanah lot lidi ni. Mungkin ada cara lain untuk anda memiliki aset atau bina rumah idaman yang kita idam-idamkan. Anda dapat sesuatu di dalam video saya pada hari ini? Jika anda rasa video saya ini menarik dan memberi manfaat kepada anda semua, sila klik button like, komen dan share. Dan kongsikan video ini kepada lebih ramai orang di luar sana yang mana masih belum peka kepada jenis-jenis penjualan dan pembelian tanah lot ni. Thank you guys yang mana yang telah menonton video ni sampai habis, dan Assalamualaikum.